Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 14 Oktober 2020 bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Sarawak hari ini merekodkan 3 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat 755 kes. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas, dalam sidang media hari ini berkata ketiga-tiga kes tersebut melibatkan daerah Kuching, Miri dan Limbang. Dapat 3 kes baru dilaporkan. Pertama, kes 753. Kes ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang mempunyai sejarah perjalanan dari Kota Kinabalu, Sabah dan singgah di Labuan sebelum tiba di lapangan terbang Miri pada 9 Oktober 2020. Kes ke-754 merupakan seorang pelajar IPTA yang mempunyai sejarah perjalanan dari Kinarut, Sabah pada 20 September 2020 sehingga 3 Oktober 2020. Kes ke-755, kes merupakan seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah agama di Kamane, Sabah yang pulang ke Lawas, Sarawak kerana arahan penutupan sekolah di Sabah semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dalam sidang media sama, Dato' Ahmad Douglas turut memaklumkan penambahan cara-cara kemasukan Sarawak melalui aplikasi Enter Sarawak disertai permit dari Polis Diraja Malaysia PDRM. Permit kemasukan rentas negeri. Majlis Keselamatan Negara telah memutuskan bahawa pergerakan rentas negeri dari KLA ke Kuching, dari Kuching ke KLA, dari Kuching Airport ke Kota Kinabalu Airport perlu pamit dari PDRM sebelum memulakan perjalanan. Keputusan ini dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara memandangkan peningkatan kes di semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ingin memaklumkan penambahan syarat-syarat kemasuk ke Sarawak melalui aplikasi Enter Sarawak perlu disertai pamit dari PDRM. Beliau turut memberitahu kawalan dan rondaan akan diperketatkan di Simpadan, Merapok, Sidumin dan Kalimantan. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia, Kuching akan menganjurkan Majlis Anugerah Seniman Muzik Sarawak 2020 pada 4 November ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, majlis yang julung kali diadakan itu akan dihadiri Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg bertempat di Hotel Imperial. Beliau memberitahu majlis itu diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada sumbangan pengorbanan dan jasa penggiat seni muzik era 50-an, 60-an dan 70-an negeri Sarawak yang telah berusaha dengan gigih meraih kejayaan cemerlang dalam bidang yang diceburi. Kementerian saya percaya anugerah yang akan diadakan iaitu Anugerah Seniman Muzik Sarawak 2020 ini mampu membawa perkembangan pesat kepada bidang seni muzik, nyanyian, ciptaan dan juga pengubahan lagu negeri Sarawak. Anugerah ini wajar disokong oleh semua pihak bagi memberi ruang dan juga peluang memertabatkan golongan-golongan artis dan juga penggiat seni muzik negeri Sarawak dalam usaha kita untuk mempromosi Bumi Kenyalang di peringkat kebangsaan malah di seluruh dunia. Sehubungan itu, Dato' Abdul Karim turut mencadangkan anugerah berprestis itu dijadikan sebagai acara tahunan. Jelasnya lagi, sebanyak 47 penerima anugerah dalam 7 kategori akan menjadi rebutan dalam kalangan barisan penyanyi, komposer, penulis lirik dan penggiat seni muzik negeri Sarawak yang akan membawa pulang wang tunai, trofi atau sijil dan pengiktirafan tertinggi dari Kerajaan Negeri Sarawak. Dia sebanyak 47 penerima anugerah dalam 7 kategori akan menjadi rebutan dalam kalangan barisan penyanyi,
komposer, penulis lirik dan penggiat seni muzik negeri Sarawak, iaitu antaranya Anugerah Tokoh Kenyalang Emas, Anugerah Tokoh Permata Kenyalang, Anugerah Tokoh Cahaya Kenyalang, Anugerah Tokoh Mutiara Kenyalang, Anugerah Bintang Harapan, Anugerah Bintang Legenda dan Anugerah Bintang Sepanjang Zaman akan disampaikan kepada artis negeri Sarawak di majlis yang sangat berprestij ini untuk meraihkan para seniman yang tersohor di negeri Sarawak. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SONS bakal mengadakan persembahan musikal pada 16 Oktober dan 24 Oktober 2020 di Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baharu. Datuk Abdul Karim memberitahu persembahan pertama pada 16 Oktober 2020 yang bertemakan Sejambak Budi daripada anak seni bakal disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Ragat Kurti Taib. Untuk 16 hari bulan, khas cita rasanya untuk Tuan Yang Terutama. Jadi muzik dan sebagainya memang disediakan khas untuk yang Tuan Yang Terutama. Tidak dapat lari daripada lagu-lagu P. Ramlee. Datuk Abdul Karim menambah, pada 24 Oktober 2020 pula, persembahan yang bertemakan Pemimpin Berjiwa Rakyat Hati ke Hati pula akan dihadiri oleh Datuk Patinggi Abang Zohari. Jadi untuk majlis yang akan dihadiri oleh Tuan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, lagunya juga lebih kurang kepada lagu-lagu yang lebih baru sedikit, antaranya We Are The World dan This Is Sarawak. Tapi kedua-duanya akan mempunyai kelainan dari segi artis-artis yang ataupun acara-acara yang akan dipersembahkan. Laporan selanjutnya mengenai usaha Kerajaan Sarawak membentras rasuah dalam pentadbirannya. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, Kerajaan Sarawak komited dalam memerangi gejala rasuah apabila menjadi negeri pertama di Malaysia yang kesemua pemimpinnya menandatangani Perjanjian Ikrar Bebas Rasuah IBR. 2 tahun 15. Kabinet Negeri Sarawak adalah kabinet pertama di seluruh negara yang menandatangani ikrar integriti. Beri tepukan. Peninggal Tuna, ninggal Abang Jo jadi ketua. Dalam masa 2 minggu, Abang Jo sebagai ketua menteri yang ngajak Jemaah menandatangani ikrar bebas rasuah. Kabinet yang pertama di seluruh negara yang menandatangani tahniah para Sarawak. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Wanita dan Integriti. Integriti menjana keharmonian dan kesejahteraan keluarga di Bintulu. Sementara itu, salah seorang peserta, Hasimah Wahab, yang mewakili Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak Bintulu, beranggapan program itu sangat baik dalam memberi kesedaran yang mendalam mengenai integriti dan rasuah. Okey, bagi saya program ini amat baik untuk wanita kerana di sini kita diberi kesedaran walaupun kita tahu kita pernah dengar tentang integriti, tentang SPRM. Dengan adanya program ini kita diberi pendedahan yang lebih teliti dan mendalam lagi. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.